Berulang, 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 berulang. Hai, Assalamualaikum. Korang tahu cerita Doraemon tak? Mestilah tahu kan, tapi korang tahu tak yang cerita Doraemon ada penamat? Suatu hari Nobita mendapati bahawa Doraemon tidak bergerak. Rupa-rupanya bateri Doraemon telah mati dan ia tidak dapat dibaiki melainkan dengan teknologi masa hadapan. Tapi laluan masa hadapan telah pun dihalang dan Nobita tidak dapat lagi mengakses sebarang alatan masa hadapan melainkan tubuh Doraemon yang keras dan kaku. Remuk hati Nobita, kawan baiknya kini mungkin tidak dapat lagi diselamatkan, melainkan dia berbuat sesuatu. Jadi Nobita kemudian mengorbankan seluruh hidupnya untuk belajar dan belajar sehinggalah dia memperoleh markah tertinggi kebangsaan. Nobita yang kita kenal sebagai Dungu tu menjadi orang yang paling pintar di negeri Jepun. Tapi ini masih belum cukup. Nobita memiliki misi yang lebih besar untuk diselesaikan. Pada masa hadapan, kita lihat Degisuki, Giant dan Sunio telah pun dewasa. Nobita pula telah bergelar profesor dan merupakan pakar yang terhebat dalam bidang robotik. Degisuki kemudian menerangkan sesuatu yang meletupkan otak. Degisuki bertanya, pelik tak kenapa macam jauh sangat teknologi zaman Doraemon dengan zaman sekarang? Perkembangan teknologi zaman sekarang sangat perlahan dan seolah-olah tidak akan berjaya mencapai tahap kemajuan zaman Doraemon yang datang daripada masa hadapan. Tapi pada malam tersebut, seorang jurutera tunggal bakal merubah segalanya. Dia seorang akan melonjakkan teknologi dunia ke tahap yang lebih tinggi, iaitu dengan Nobita akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun berjaya membaiki Doraemon. Penamat Doraemon adalah sesuatu yang sangat menarik sebab kita tahu hanya Nobita yang memiliki akses kepada teknologi masa hadapan iaitu Doraemon. Sebab Doraemon datang kepada Nobita daripada masa hadapan. Bermakna hanya Nobita yang dapat menciptai teknologi yang setanding dengan masa hadapan untuk membaiki Doraemon. Dan dengan teknologi yang dicipta oleh Nobita, maka bermulalah zaman baru, zaman teknologi Doraemon. Tapi setelah itu, barulah Doraemon daripada masa hadapan dia naik mesin masa untuk mengembara masa bertemu dengan Nobita yang masih kecil. Kalau Nobita yang melahirkan Doraemon, tapi Nobita hanya boleh berbuat demikian dengan ada akses kepada Doraemon yang datang daripada masa depan. Dari mana Doraemon itu bermula? Ini berulang-ulang dalam satu sistem yang tertutup, seperti tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Konsep berulang-ulang ini bukanlah satu konsep yang baharu. Dalam filem Groundhog Day, watak utama dipaksa melalui hari yang sama berulang-ulang kali. Macam tu juga dengan cerita The Edge of Tomorrow, watak utama lalui hari yang sama berulang-ulang setelah dia mati melawan alien. Tapi iyalah, semua ni cerita fiction, cerita rekaan. Tapi dalam dunia yang sebenar, ada tak benda yang dia berulang-ulang dan ulang? Pertama sekali, tak rutin seharian korang yang bangun tidur, lepas tu scroll phone berjam-jam, lepas tu balik bangun tidur balik. Itu bukan dikira sebagai berulang-ulang. Sebab setiap hari kalender kita berubah dan usia korang sebenarnya meningkat. Jadi sebenarnya walaupun korang melakukan benda yang sama setiap hari, ia tidaklah berulang-ulang secara mutlak. Sebab setiap hari dunia adalah lain walaupun korang seorang mungkin anggap diri korang berulang-ulang. Macam mana dengan dilema yang melanda anak muda sekarang? Mereka tak dapat kerja sebab tak ada pengalaman kerja. Mereka tak ada pengalaman kerja sebab tak ada kerja. Dia kitaran yang berulang-ulang tanpa penamat. Atau saya makan sebab saya sedih.
Saya sedih sebab saya gemuk. Saya gemuk sebab saya makan. Ini pun macam kitaran yang berulang-ulang dan ulang. Atau saya stres sebab rambut saya gugur. Rambut saya gugur sebab saya stres lah. Semua ni macam kitaran yang tak ada penamat kan? Macam satu perangkap tanpa jalan keluar. Tapi hakikatnya ini hanyalah bergantung kepada sikap dan keadaan minda seseorang. Kalau mereka dapat mengubah sikap mereka, mereka berdisiplin dalam mengubah aktiviti harian, mereka akan dapat keluar daripada perangkap ini. Dia bukan benda yang berulang-ulang. Jadi kalau kita nak cari benda yang berulang-ulang yang sebenarnya, mungkin kita kena keluar daripada sikap manusiawi kepada mungkin benda yang fizikal. Kalau ada benda yang betul-betul berulang-ulang dalam dunia kita, mesin gerak abadi mungkin adalah jawapannya. Contohnya bekas mengalir sendiri ni. Air turun daripada bekas, mengalir menerusi tiub disebabkan daya kapilari yang melawan graviti, kemudian jatuh semula ke dalam bekas, di mana graviti mengambil alih untuk membawa semula air ke dalam tiub. Proses ini berulang-ulang tanpa henti. Ataupun roda yang tak seimbang ini, ia direka dengan ada banyak tangan dengan pemberat di hujungnya. Bila roda ini berpusing, tangan itu akan jatuh bila ia sampai ke atas, lantas berterusan menggerakkan tayar itu tanpa henti. Wah, jadi adakah kita telah menemui benda yang akan berulang dalam dunia sebenar kita tanpa henti? Ciptaan-ciptaan ini dipanggil sebagai mesin gerak abadi, dan ia adalah impian bagi setiap mechanical engineer ataupun bagi setiap pencipta sejak zaman berzaman. Tapi itulah cerita dia, ia adalah impian, ia cuma mimpi, sebab mesin gerak abadi ni mustahil untuk dicipta di dunia nyata. Sebab dalam dunia kita terdapat hukum yang menghalang mesin gerak abadi untuk direalisasikan, iaitu hukum berkenaan tenaga. Tenaga sentiasa dipelihara dan ia berubah-ubah bentuknya, tapi mesin gerak abadi berterusan menghasilkan kerja tanpa apa-apa bekalan tenaga. Macam tu juga kalau kita buat apa-apa sahaja kerja, pasti akan ada tenaga yang dibazirkan. Walaupun peratusan dia mungkin kecil, tapi pasti ada tenaga yang dibazirkan dan bukan diterjemahkan 100% menjadi kerja. Kalau daya kapilari tiub tu lagi kuat daripada graviti, maka dia tak akan jatuh lah dan cuma akan melekat di tiub. Dan kalau kita reka roda kita untuk menjadi tak seimbang, ia cuma memindahkan pusat gravitinya bukan lagi di tengah-tengah, maka dia tak berputar macam yang kita harapkan dan akan berhenti. Di internet kadang-kadang kita jumpalah mesin yang nampaknya memang macam akan berulang-ulang sampai kiamat. Semua tu adalah menipu, menipu semua tu sebab sentiasa akan ada bateri ataupun sumber tenaga yang disorokkan. Kenapa korang menghancurkan impian aku? Kalau macam tu, apa lagi benda yang berulang-ulang? Macam mana dengan video digital? Video dan animasi kan terdiri daripada keyframe yang dimainkan satu persatu dengan kadar yang laju. Jadi kalau kita letakkan posisi A di keyframe yang pertama, kemudian kita tamatkan dengan posisi B betul-betul di keyframe yang terakhir, bila keyframe A dimainkan semula, dia akan nampak macam ia mengulang-ulang pergerakan dengan licin. Sekarang pergerakan ni memang nampak macam berulang-ulang dan nama dia pun adalah looping motion, pergerakan yang berulang-ulang. Ada banyak contoh lain looping motion ni dan sesetengahnya memang nampak macam sangat mengagumkan. The reason I get so many likes on my videos is because I have my videos like themselves. The reason I get so many likes on my videos is because I have my videos like themselves. Benda yang berulang-ulang yang kita cari. Jawapannya ya, kalau kita hadkan kepada dunia digital saja. Masalahnya, paparan skrin digital ni bersambung dengan gadget fizikal di dunia nyata. Ia akan akhirnya tamat apabila gadget fizikalnya rosak ataupun kehabisan tenaga. Pergerakan berulang-ulang yang kita lihat tidak lain cumalah ilusi yang terperangkap
dalam paparan cahaya skrin. Skrin macam mana dengan paparan kamera live depan skrin? Hai. 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 Kamera menangkap persekitaran di hadapan lensanya, kemudian dia memaparkan secara live dalam skrin. Tapi pada masa yang sama, kamera itu sendiri merakam skrin tersebut. Maka rakaman skrin itu pun terpapar pada skrin. Dan ini berulang-ulang-ulang tampaknya sampai ke infinity. Macam tu juga dengan cermin kan? Kalau kita letakkan cermin di hadapan cermin dan objek di tengah-tengah, cermin depan akan memantulkan image objek di hadapannya. Image cermin depan dipantulkan oleh cermin belakang dan image cermin belakang dipantulkan semula oleh cermin depan, menjadikan prosesnya berulang-ulang-ulang seolahnya sehingga infinity juga. Wow, adakah ini berulang-ulang-ulang-ulang yang kita cari? Tak juga, sebab masalahnya sebenarnya image ini dia taklah berulang-ulang-ulang sampai ke infinity, sebab masing-masing ada had dia. Image di skrin akan tamat dan bukan lagi merupakan image apabila ia mencapai saiz pixel, iaitu unit pancaran cahaya yang paling kecil pada skrin digital. Macam tu juga dengan image di cermin, ia akan tamat dan bukan lagi dianggap sebagai image apabila saiznya lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya tampak. Terkubur lagi impian aku. Jadi nampaknya kalau nak cari benda yang berulang-ulang ni, mungkin benda fizikal bukanlah jawapannya. Macam mana kalau kita masuk ke dalam alam yang lebih abstrak? Katakan kita ada satu kad. Kad ini terdiri daripada bahagian depan dan bahagian belakang. Bahagian depan kad kata bahagian belakang kad ini benar, dan bahagian belakang kad itu kata bahagian depan kad ini salah. Makanya kalau betul kenyataan bahagian depan kad tu, maksudnya bahagian belakang dia adalah betul. Tapi bahagian belakang kad kata bahawa bahagian depan adalah salah. Jadi betul lah yang bahagian depan kad ini salah, tapi maksudnya salah lah kenyataan bahagian depan kad yang kata bahawa bahagian belakang kad betul. Maksudnya kenyataan bahagian belakang kad yang kata bahawa kad bahagian depan adalah salah. Jadi dia berulang-ulang tanpa ada penamat dan tanpa ada penyelesaian. Macam tu juga dengan kenyataan semua benda yang Haziq cakap tipu. Haziq tu saya Haziq. Dan semua yang Haziq cakap tipu. Maksudnya kenyataan saya tadi bahawa semua benda yang Haziq cakap tipu adalah tipu lah. Kalau macam tu maksudnya semua benda yang Haziq cakap adalah bukan penipuan, adalah kebenaran. Tapi maksudnya kenyataan bahawa semua benda yang Haziq cakap tu tipu adalah betul lah. Ya, jadi nampaknya paradoks ni dia berulang-ulang tanpa ada penyelesaian, mungkin sampai kiamat. Jadi adakah pencarian kita dah berakhir? Dan kita dah jumpa akhirnya benda yang berulang-ulang. Mungkin, tapi masalahnya adalah paradoks ni dia, orang kata dia hanyalah rekaan dalam otak. Dia masalah yang kita sendiri reka dalam kepala kita. Tapi nampak macam dah dekat dah kan dengan apa yang kita cuba nak cari. Jadi cuba kita teroka sikit lagi. Cuba kita bahagikan 1 dengan 3. Kita akan dapat 0.3333333333 yang akan berulang selama-lamanya tanpa berkesudahan. Atau cuba kita bahagikan 1 bahagi 81. Kita akan peroleh 0.0123456679 012345679. Dan set nombor perpuluhan ini berulang lagi dan lagi tanpa penamat. Dalam matematik juga ada fungsi geometri yang melahirkan graf ombak yang berulang ini. Ia naik dan jatuh di sepanjang putarannya melingkari bentuk bulatan menuju ke garis yang tidak berpenghujung. Atau perhatikan corak ni, ia dipanggil sebagai fraktal. Fraktal adalah corak yang memiliki kompleksiti secara infinity, tetapi pada setiap tahapnya ia adalah corak kendiri yang sama.
Apabila kita zoom, kita akan nampak dia sebagai berulang-ulang tanpa penamat, dan kita boleh zoom sampai bila-bila pun kita tetap akan melihat corak yang sama. Ini kerana satu bahagian yang dipotong adalah sama dengan keseluruhan dirinya. Dengan menggunakan persamaan Mandelbrot, kita boleh menghasilkan corak yang berulang-ulang dengan jenis yang tak terhingga bilangannya, yang tak terhingga kitarannya setiap satu. Jadi ya, matematik mungkin adalah penamat bagi setiap yang ingin mencari sesuatu yang berulang-ulang tanpa sudahnya. Tapi soalannya adalah, adakah matematik ni dia betul-betul wujud? Adakah ia rekaan ciptaan ataupun ia menggambarkan realiti yang sebenar? Realiti? Dalam dunia ni kita boleh kata bahawa sesuatu itu dia berlaku atas asbab dan akibat. Kenapa bangau kurus? Sebab ikan tak timbul-timbul. Kenapa ikan tak timbul-timbul? Sebab rumput panjang sangat. Rumput panjang sebab kerbau tak makan. Kerbau tak makan sebab perut sakit. Perut sakit sebab nasi mentah. Dan begitulah selanjutnya. Sentiasa ada sebab atas sebab atas sebab atas sebab. Dan kalau lagu ni betul-betul disambung, ia mungkin boleh menjadi lagu yang paling panjang dalam sejarah dunia. Soalnya, sepanjang mana lagu ni boleh pergi? Korang pernah tengok domino yang jatuh tak? Apabila satu domino jatuh, ia akan menjatuhkan domino lain di depan dia. Lantas domino depan jatuh dan jatuh dalam satu proses berangkai yang berulang-ulang. Walau sepanjang mana pun domino itu disusun, walaupun berjuta-juta pun domino itu dalam barisan, lambat laun domino yang terakhir pasti akan jatuh. Tapi macam mana kalau kita ada domino yang panjangnya tak terhingga sepanjang infinity? Sebelum satu domino jatuh, domino di belakangnya kena jatuh dulu. Sebelum itu, domino di belakangnya kena jatuh dulu. Tapi ada se-infinity domino di belakang mereka. Jadi adakah domino ini atau mana-mana saja domino sebenarnya dia akan jatuh? Jawapannya kalau kita fikir, taklah. Kalau ada se-infinity domino, akhirnya tak ada domino yang jatuh. Sebab sebelum satu domino jatuh, dia kena tunggu domino-domino lain di belakangnya jatuh dulu. Tapi ada se-infinity domino yang belum jatuh di belakangnya, yang tengah menunggu untuk jatuh dulu. Inilah masalah kemunduran yang tak terhingga ataupun infinite regress. Kalau setiap perkara di dunia miliki asbab yang tak terhingga di belakangnya, maka tak ada apa yang boleh dimulakan. Inilah sebabnya kenapa Imam Al-Ghazali dia membuktikan bahawa alam semesta kita mustahil memiliki sejarah yang tak terhingga. Al-Ghazali menghujahkan bahawa alam semesta kita sememangnya bermula, dan bagi setiap benda yang bermula, ia miliki penyebab. Tapi fikir Imam Al-Ghazali, pemula yang menyebabkan bermulanya alam semesta kita ini, dia sendiri mestilah tidak memiliki penyebab. Sebab kalau tidak, kita akan kembali kepada masalah kemunduran yang tidak terhingga tadi, sehingga tak ada apa yang boleh berlaku. Kemudian fikir Imam Al-Ghazali lagi, penyebab kepada kewujudan alam semesta, dia mestilah berkehendak. Dia boleh memulakan alam semesta bila-bila masa atas kehendaknya sendiri, kerana dia yang maha berkuasa, yang berkehendak atas setiap sesuatu. Jadi mungkin ada yang mendapati bahawa sesuatu yang berulang-ulang-ulang itu indah, kerana di sebalik kecamukan dunia ada suatu sistem yang membuat hal mereka sendiri yang berulang tanpa diganggu. Dan mungkin satu kelegaan bagi mereka bila mereka fikir walaupun mereka dah lama dah tiada, sistem ini akan terus berulang walaupun tanpa mereka. Tapi hakikatnya tiadalah yang akan kekal, melainkan pemula bagi setiap sistem yang wujud.
yang tidak tertakluk dengan masa, tidak terbatas delimitasi fizikal atau pemikiran manusia, tempat bergantung segala sesuatu, di situlah kelegaan dan ketenangan abadi, sandaran hakiki. Jadi bagaimana? Adakah hidup anda berulang